Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keislaman Sayyidina Abu Dzar Ghifari. Sayyidina Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu ialah seorang sahabat yang masyhur yang akhirnya telah menjadi salah seorang daripada ahli zuhud dan ulama yang hebat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu telah memperoleh ilmu yang tidak mampu diperoleh oleh orang lain. Bahkan beliau telah menjaga ilmu-ilmu itu dengan baik. Apabila berita kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya, maka beliau menghantar saudaranya ke Makkah untuk memastikan kebenaran dan mengambil maklumat tentang seseorang yang mendakwa menerima wahyu serta mendapat berita dari langit. Beliau juga menyuruh saudaranya itu supaya menyelidik keadaan orang itu dan mendengar kata-katanya dengan penuh perhatian. Saudaranya itu pun datang ke Makkah Mukarramah dan telah menyelidik keadaan orang itu. Dia telah kembali kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dan menerangkan, saya melihat dia menyeru kepada perangai yang baik dan akhlak yang mulia. Saya juga mendengar daripadanya kata-kata yang bukan syair dan tidak juga percakapan tukang nujum. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu masih belum berpuas hati dengan laporan yang ringkas itu. Beliau sendiri menyediakan bekalan dan pergi sendiri ke Mekah dan terus pergi ke Masjidil Haram. Beliau belum mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk bertanya kepada sesiapa, beliau merasakan bertentangan dengan maslahat beliau. Beliau berada dalam keadaan bersalah sehingga ke petang. Apabila waktu petang, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah melihat beliau yang merupakan seorang musafir yang asing mengambil tahu dan memenuhi keperluan musafir. Orang miskin serta orang asing telah menjadi kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh sebab itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah membawa Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu ke rumahnya. Sungguh pun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah melayaninya dengan makan minum dan tempat tidur. Namun sedikit pun beliau tidak berasa perlu untuk bertanya tentang diri musafir itu atau tentang sebab kedatangan yang kesif itu. Musafir itu pun tidak meluahkan apa-apa. Pada pagi keesokan hari, sekali lagi Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu pergi ke masjid. Sepanjang hari itu beliau habiskan dalam keadaan demikian, yakni beliau sendiri tidak mengenali sesiapa dan beliau juga tidak bertanya kepada orang lain. Mungkin kerana berita pemusuhan orang ramai terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat masyhur. Bermacam-macam kesusahan dikenakan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam serta orang yang datang bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau berfikir bahawa dengan bertanya kepada sesiapa, mungkin beliau tidak akan mendapat maklumat yang betul. Sebaliknya akan menimbulkan buruk sangka. Lebih baik beliau menyelamatkan diri daripada bahaya yang sia-sia dengan tidak bertanya. Pada petang hari kedua pun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah teringatkan beliau, seorang musafir asing yang belum selesai tujuan kedatangannya. Oleh itu sekali lagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membawa tetamu tersebut pulang ke rumahnya. Beliau juga telah menyediakan makanan dan menyediakan tempat tidur untuknya. Tetapi pada malam itu pun beliau tidak bertanya apa-apa kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Pada malam ketiga pun itulah keadaan yang berlaku. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah bertanya, kamu datang untuk urusan apa? Apakah maksud kedatanganmu? Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meminta supaya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersumpah dan berjanji supaya memberitahu maklumat yang sebenar. Selepas itu baru beliau memberitahu tujuannya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam sememangnya Rasul Allah. Esok ikutlah saya ketika saya pergi berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bawa sebab itu dalam perjalanan nanti sekiranya saya menemui seseorang yang mungkin akan melakukan sesuatu terhadap kamu kerana kamu berjalan bersama saya. Maka saya akan berpura-pura membuat air kecil ataupun saya akan berpura-pura membetulkan kasut saya.
Sementara kamu berjalanlah terus, jangan berhenti bersama saya. Dengan ini orang tidak akan tahu yang kamu bersama saya. Oleh itu, pada keesokan pagi, beliau telah mengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sehingga sampai ke sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di sana, maka berlaku perbualan antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah memeluk Islam pada masa itu juga. Oleh kerana bimbangkan kesusahan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Jangan zahirkan dahulu keislamanmu. Sekarang kembalilah kepada kaummu secara sembunyi. Apabila kami telah menang, barulah datang kembali." Beliau telah berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang jiwa saya dalam genggamannya, saya akan lakukan kalimah tauhid ini di tengah-tengah mereka yang tidak beriman itu." Lalu pada masa itu juga, beliau telah pergi ke Masjidil Haram dan dengan suara yang lantang telah melaungkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Kemudian, apakah yang telah berlaku? Orang ramai bangun dari keempat-empat penjuru dan mula memukul beliau dengan teruk sehingga mencederakannya dan beliau hampir mati. Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, yang pada masa itu masih belum memeluk Islam, telah memberikan diri di atas badan beliau untuk menyelamatkan beliau. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu telah berkata kepada orang ramai, "Kenapa kamu menzalimi dia? Orang ini daripada kabilah Kifar, dan kabilah itu tinggal dalam perjalanan kita ke Syam. Perniagaan dan urusan kamu yang lain semuanya dengan negeri Syam. Sekiranya dia mati, maka jalan laluan kita ke Syam akan tertutup." Disebabkan sarana itu, orang ramai pun mula berfikir bahawa sememangnya dari negeri Syam segala keperluan mereka disempurnakan. Tertutupnya jalan ke sana merupakan satu musibah. Oleh sebab itu mereka telah membiarkan beliau. Demikian jugalah yang berlaku pada keesokan hari. Beliau pergi dan melakukan kalimah syahadah dengan suara yang lantang, dan orang ramai tidak dapat menahan sabar setelah mendengar kalimah tersebut, lalu menekan beliau. Pada hari kedua itu pun Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu juga yang menyelamatkan beliau dengan menerangkan bahawa jalan perniagaan mereka akan tertutup. Itulah pengorbanan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikir-fikirkanlah. Kita pun, hamba pun kena fikirkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.